kita tengok kepada contoh yang ke-6 iaitu sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 300,000. Hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 3 cm pada peta tersebut. Okay, contoh ni dia tak bagi gambar rajah, jadi kita kena kira. Kita tak tahu nak bayangkan dia macam mana. Jadi bila peta dia dilukis dengan skala 1 nisbah 3,000. Bila peta tu dilukis dengan skala 1 dinisbahkan kepada 300,000, maksud dia, tengok 300,000 ni lebih besar daripada 1. Jadi lukisan dia lebih kecil. Maksud dia, peta tu dilukis dengan ni, panjang yang lebih kecil berbanding objek sebenar. Jadi soalan dia minta hitung jumlah ataupun hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai jika yang panjangnya 3 cm dalam peta tersebut. Maksud dia 3 cm pada peta ni, maksud dia peta ni dilukis dengan panjang 3 cm. Sungai tu dilukis pada peta dengan panjang dia 3 cm. Okey, jadi kat sini dia bagi dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah kaedah kadaran yang mana kita buat satu kadaran dekat dia. 1 cm per dengan 300,000 cm sama dengan, okey, 1 cm pada peta bersamaan 300 cm pada 300,000 cm objek sebenar, jarak sebenar. Jadi kalau 1 cm pada peta, dia kata 3 cm peta sungai itu dilukis dengan panjang dia 3 cm. Okey, so kita nak cari jarak sebenar. Jadi nak cari jarak sebenar, kita boleh buat darab silang. Bila kita buat dalam bentuk kadaran, kita boleh buat darab silang. Jadi, 1 darab jarak sebenar. Jadi kita akan buat 1 jarak sebenar. Bila kita darab, kita akan jadi macam ni. Jarak sebenar sama dengan 3 darab 300,000. So, kita akan dapat ni jarak sebenar dia adalah 900,000 cm. Dia nak dalam unit kilometer. Kita tengok sentimeter kepada meter kena bahagi 100. Manakala meter kepada kilometer kena bahagi 1000. Jadi kita tambahkan. Maksud dia kita darab 100 darab 1000 jadi 100,000. So, sentimeter nak kepada kilometer kena bahagi 100,000. Macam tu. So, jadi kita buatlah 900,000 sentimeter bahagikan dengan 100,000. So, kita akan dapat 9 kilometer. Macam tu. So, dapatlah panjang dia. Ataupun kita guna kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, dia buat nisbah. Maksud dia, lukisan berskala dinisbahkan kepada objek sebenar. Okay. Jadi, 1 cm pada peta ataupun pada lukisan berskala bersamaan 300,000 cm objek sebenar. Jadi, kalau dia bagi, jadi kita boleh tukar. Mana dia? Kita boleh buat macam tadilah ataupun kita gantikan. Jadi, kalau dia minta 3 cm pada lukisan, berapa cm pada objek sebenar? Jadi, kita tengok dekat sini. 1 cm kepada 3 cm. Maksud dia apa? 1 kena darab dengan 3. Jadi dekat belah sini pun kita kena darab 3. So kita akan dapat 300,000 darab 3 sama dengan 900,000 cm. Jadi maksud dia 3 cm pada objek sebenar. Pada lukisan berskala, 3 cm pada lukisan berskala dinisbahkan kepada 900,000 cm pada objek sebenar. Okey, jadi kita tukarlah 900,000 ni kepada kilometer. 900,000 cm kepada kilometer. Jadi kita buatlah macam tadi. Bahagi dengan 100,000. So kita akan dapat nilai dia 3
9 kilometer. Macam tu. Jadi ada dua kaedah. Kaedah yang pertama tadi kita nak buat kaedah kadaran yang mana kita kena darab silang. Kalau macam ni kita buat kaedah nisbah. Kita samakan dia punya perkali dia. Okey. Seterusnya kita tengok pula contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh ialah dia kata peta negeri Johor dilukis dengan skala 1 cm kepada 10 km. Okey. Jadi kita nak faham kita buat macam ni. Lukisan berskala, yang mana lukisan berskala itu adalah peta. Dinisbahkan kepada objek sebenar. Objek sebenar. Jadi kalau dia kata 1 cm kepada 10 km, maksud dia akan tulis macam ni lah. 1 cm dinisbahkan kepada 10 km. Okey, hitung jarak sebenar antara keluang dengan air hitam jika jarak di atas peta ialah 2 cm. Okey, jadi kita buat macam tadi. Kita buat macam, ada dua kaedah yang macam kita buat pada contoh yang ke-6, iaitu kita buat kaedah kadaran. Yang mana 1 cm pada lukisan bersamaan dengan 10 km pada objek sebenar. Jadi soalan dia kata kalau peta tu dilukis ataupun jarak antara keluang dengan air hitam tu 2 cm, berapa jarak sebenar dia? Jadi kita boleh buat kaedah darab silang yang mana kita darabkan dia. Satu darab jarak sebenar, so dia akan jadi jarak sebenar sama dengan 10 darab 2. Jadi 20 km. So kita akan dapat macam tu je lah. So jarak sebenar dia ialah 20 km. Senang je. Okay. Kalau kita nak buat kaedah nisbah pun sama. Kita ambil yang tadi ni. Yang 1 cm dinisbahkan kepada 10. Jadi dalam peta dia kata 2 cm. Jarak antara keluang adalah 2 cm. Jadi berapa kilometer kalau jarak sebenar? Jadi 1 kepada 2. Maksud dia darab 2. Jadi kat belakang pun kena darab 2. So kita dapatlah 20. 10 darab 2 kita akan dapat 20. So jadi jawapan dia ialah 20 kilometer. Macam itulah. Jadi dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama kita buat kaedah kadaran iaitu kita darab silang. Kaedah yang kedua kita buat kaedah nisbah. Yang mana kita dah samakan dia punya perkali dia. Macam tu. Okey. Itu contoh 7. Contoh 8 dia bagi Khairul melukis segi empat sama dengan skala 1 nisbah 1/3. Kita tengok. Skala yang dia bagi adalah 1 nisbah 1/3. Maksud dia 1/3 ni lebih kecil daripada 1. Jadi maksud dia objek dia akan jadi lebih besar. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama adalah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala? Okey. Dia bagi jarak sebenar ataupun objek sebenar. Dia bagi panjang sisi panjang sebenar dia. Jadi kita ingat balik formula dia skala sama dengan imej per dengan objek. Ataupun panjang imej bahagi dengan panjang objek. Yang mana dia dinisbahkan 1 nisbah n. 1/n. Jadi kita ambil nisbah kita tadi. 1 dinisbahkan kepada n kan asal dia kan. Yang awal-awal lagi kita belajar benda tu. Jadi 1 nisbah 1/3. So kita akan gunalah 1 per dengan 1/3 bersamaan dengan tadi dia kata jika panjang objek. Dia nak panjang imej. Jadi lukisan berskala ataupun imej. Dua contoh tadi dia minta jarak sebenar. Sekarang dia minta imej. Dia bagi dah objek. Lukisan panjang sebenar objek ialah 6 cm. Jadi kita buatlah. Kita akan buat macam ni lah. Kita darab silang je lah macam biasa. 1 darab 6, 1/3 darab imej. Jadi kita akan dapat 1/3 imej sama dengan 6 cm. Jadi panjang imej sebenar dia berapa? Jadi kita buatlah, ambil 3 ni, bawa pergi belakang. Dia kan 1/3 ni kan maksud dia bahagi. Jadi bila 1/3 ni bahagi, kita bawa pergi belakang jadi darab. So darab 6 darab 3. Jadi imej kita akan dapat panjang dia ialah 18 cm. Macam tu. Ataupun kita buat macam kaedah kaedah
nisbah, iaitu satu lukisan berskala. Lukisan berskala dinisbahkan kepada panjang sebenar objek. Objek sebenar. Jadi, kita akan tulis, dia kata 1 dinisbahkan kepada 1/3. Lepas tu, dia bagi panjang objek sebenar tadi 6 cm. Berapa panjang lukisan berskala? Yang ni yang kita nak tahu. Jadi, 1/3 kepada 6. Macam mana nak tahu 1/3 kepada 6 ni nak buat macam mana? Jadi, kita ambil kalkulator, bahagikan dia. 6 bahagi 1/3, kita akan dapat 18. 1/3 kepada 6, kita kena darab 18. Jadi, kalau belah sini, belah objek sebenar kena darab 18, maka objek belah lukisan berskala pun kena darab 18. Jadi, panjang lukisan berskala ialah 18 cm. Macam itulah. Itulah jawapan dia. Okey. Seterusnya, kita nak tengok macam mana kita nak melukis lukisan berskala. Okey, tadi kita dah kira, kita cuma mengira. Sekarang macam mana kita nak lukis. Bila nak lukis, dia dah bagi skala. Kita cuma kena tahu berapa panjang yang kita kena lukis. Jadi, dia bagi dekat contoh 9. Dia kata, lukisan berskala bagi bentuk PQRS di sebelah pada grid segi 4 sama ialah dengan skala 1/1/2. Maksud dia PQRS ni adalah objek. Dan yang kita nak kena lukis tu nanti adalah image dia lah. Jadi kita tengok skala yang dia bagi. 1 dinisbahkan kepada 1/2. 1/2 ni maksud dia lebih kecil daripada 1. Jadi image akan jadi lebih besar. So image akan lebih besar. Okey, kita tengok. Gambar PQRS, dia bagi contohan ni, saya lukis kat sini. Satu kotak. Okey. Jadi PQRS. Jadi ini objek. Bila yang ni adalah objek, kita kena lukis image yang lebih besar. Tapi kita nak kena tahu yang lebih besar tu macam mana. Kita tengoklah. 1/2 maksud dia, image yang kita akan lukis adalah 2 kali ganda lebih besar daripada objek. Sebab apa? Contoh, kita tengok dekat sini. P kepada Q. P kepada Q panjang dia 1, 2, 3. 3 unit. Jadi, objek dia 3 unit. Okey, jadi bila objek dia 3 unit, panjang dekat sini adalah 3 unit. Jadi kita tengok, kita boleh buat macam kaedah darat silang tadi. Ataupun kita buat kaedah nisbah. Contohan, kita buat darat silang. Kita kata 1 dengan 1/2. Yang mana 1 lukisan berskala bersamaan dengan 1/2 objek. Jadi objek sebenar dia ialah 3. Objek sebenar dia 3. Bila objek sebenar dia 3, so kita lukis, kita darat silangkan lah. So kita akan dapat 1/2 image ataupun lukisan berskala sama dengan 3 objek. 3 lukisan, 3 unit objek. Jadi kita nak cari 1 unit image bersamaan dengan berapa panjang dia. Okay, jadi kalau 3, kita ambil 2 ni bawa pergi belakang. Jadi darab macam tadi. Kita akan dapat panjang image je, kita akan dapat 3 darab 2 sama dengan 6. So panjang yang kita nak kena lukis, panjang PQ tadi adalah 6. So kena lukislah berapa 6. Ya, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4, 5, 6. So kita akan lukis 6. Contoh macam tu. Jadi yang kita akan lukis, kita akan lukislah. Kita akan lukis panjang PQ ialah 6 cm. Tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan lukislah 6. Ambil 6 kotak macam tu. Okey, lepas tu samalah kita cari untuk ketiga ke semua sisi yang ada. Jadi contoh RQ. Panjang RQ ialah 1, 2, 3. 3 juga. Jadi kalau 3 mesti
panjang yang image yang kita kena lukis adalah 6. So kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan lukis 6. Lepas tu kat sini SP, panjang SP ialah 1 pada objek. Objek dia 1 unit sahaja. Jadi panjang image dia berapa? So kena kira lah. Okay, jadi panjang objek dia 1. So kita boleh tukar dekat sini. Kaedah yang sama. Panjang objek dia 1. Jadi 1. Maksud dia 1/2 lukisan bersamaan dengan 1 unit objek. Jadi 1 unit image kita darabkan dengan 2. Bila darab 2, so jawapannya kita akan dapat 2. So kita kena lukis 2 kotak. Macam tu. Jadi bila dah lukis macam ni, yang panjang SR tu kita boleh terus tarik sahaja. Dan kita label lah P, Q, R, S, sebab apa kena letak koma kat atas? Sebab yang ni nak menunjukkan image pada objek. Image daripada objek. So kita nampak lah objek, image kita yang kita lukis ni lebih besar. Ni adalah image dia. Macam tu. Itu untuk contoh 9. Okey, contoh 10. Contoh 10. Dia suruh kita lukis atas grid, kertas grid yang berbeza ukuran. Contoh, dia bagi dekat sini. Kita tengok format, kita buat format background. Okey, tak apa. Okey, contoh. Panjang yang kita kena lukis adalah 1 cm. So, anggaplah besar ni adalah 1 cm. Jadi, objek yang dia bagi adalah panjang objek yang grid adalah 1 cm, 1 cm. Jadi, kita tengoklah. Panjang PR ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, kita tengok. Objek kita ada 5 unit yang 1 cm. Okey. Jadi kita akan lukis dia objek yang dia bagi dekat sini PQR ni dia menggunakan grid 1 unit 1 cm. So maka panjang P hingga panjang R ialah 5 cm. Dan tinggi dia kita akan dapat dekat sini 3 cm. Okey, lepas tu dia suruh lukis dalam kertas grid yang berukuran 1.5 cm. Bila dia bagi 1.5 cm, maksudnya kita boleh buat macam tadilah. Satu, kita boleh kira dulu berapa panjang yang kita kena lukis. Jadi 1 cm objek, yang mana 1 cm objek dinisbahkan kepada 1.5 image. Jadi 1.5 cm pada image dinisbahkan kepada 1 cm objek. Jadi kalau objek dia 5 cm, kita kena buat apa? 1/5. So darab 5. Jadi 1.5 ni pun kita kena darab dengan 5. Kalau nak mudah macam itulah, kita kena kira dulu berapa panjang PR yang kita kena lukis. So 1.5 darab dengan 5. So kita akan dapat 7.5. Jadi objek image kita yang kita kena lukis untuk panjang PR tu akan jadi 7.5 cm. Jadi boleh guna pembaris. Nak mudah kalau antum guna kotak dia susah sikit nak kira. Jadi lebih baik guna pembaris sebab pembaris dia ada 7.5. Jadi kita boleh lukislah. Okey, contoh kalau kita kata panjang PR objek ialah 5 cm dan image yang kita kena lukis adalah 7.5 cm. Jadi, ukurlah berapa 7.5 cm tu. Agak-agak lah. Guna pembaris, kita boleh ukur. Lepas tu, tinggi dia, nak senang kita tengok kepada tinggi sebab dia bagi satu segitiga, so tinggi kita boleh kira. Jadi, kalau 3 cm pada objek pun sama. Kita tengok. 3 cm pada objek. Jadi, panjang dia akan jadi berapa? 1/3. So, 3 cm. So, kena darab 3. Mana?
1/5 pun kena darab dengan 3 lah. 1/5 darab 3 kita akan dapat 4,5. Jadi panjang yang kita akan lukis adalah 4,5 cm. So tinggi bagi satu segitiga ni kita akan lukis dalam 4 cm. Macam tu contoh. Image kita akan dapat lebih besar daripada objek. Macam tu. Kemudian dia bagi lagi dia okey. Jadi image yang kita akan lukis akan jadi lebih besar lah. Okey, kalau untuk 0,5. 0,5 pun sama juga. 0,5 kita buat kaedah yang sama. Dia bagi 1 cm objek, dia nak suruh kita lukis dalam 0,5 yang mana kita kan lukisan berskala dinisbahkan kepada objek sebenar. Jadi objek sebenar kita 1 cm. So kita nisbahkan dengan 1 cm. Lukisan berskala dia nak dalam 0,5. Jadi contoh panjang PR kita 5 cm. Jadi objek kita 5 cm. Jadi berapa panjang image? Jadi kita kena darablah 1 darab 5, 5. 0,5 darab 5 kita akan dapat 2,5. Jadi image kita akan jadi lebih kecil. Macam tu. So image kita lebih kecil lah. So daripada 5 cm kita kena lukis 2,5 cm sahaja. Untuk tinggi pun sama. Kalau objek dia 3 cm, maka berapa? Kalau 0,5 dia nak skala dia. Jadi kita darabkan dengan 3. So kita darabkan dengan 3. 0,5 darab 3 kita akan dapat 1,5. Jadi tekanan panjang dia adalah 1,5. So kita akan kira macam tu. Dan kita akan lukis lebih kecil image dia. Image dia akan jadi lebih kecil. Anggap je lah ni macam dia buat lebih kecil. Jadi image dia akan jadi lebih kecil. Macam tu lah. Lepas tu hitunglah skala dia. Hitung skala dia. Macam mana nak hitung skala? Kita guna kaedah tadi. Yang ni kita nak tahu macam mana panjang yang kita nak kena lukis. Jadi apa skala yang digunakan? Jadi bila nak guna skala, bila nak cari skala dia, kita cari dia punya, kita guna formula yang dia bagi. Tadi kita dah dapat skala, formula dia ialah skala sama dengan panjang image ataupun grid image, lukis size grid image bersama per dengan size grid objek. Jadi kalau image pertama dia guna 1,5. So objek dia tadi 1 cm. Sama dengan 1 per n kan. Kita nak cari n ni berapa? So kita darablah. Jadi 1,5 n sama dengan 1 cm. Jadi n kita berapa? 1 bahagi dengan 1,5 kita akan dapat 2/3. So nilai n dia adalah 2/3. Maksud dia kita nisbahkan satu unit image, 1 cm pada image, 1 cm pada image bersamaan dengan 2/3 cm objek. Yang mana kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. 1 cm dinisbahkan dengan 2/3. 1 nisbah 2/3. Macam tu. Macam tu juga dengan kalau dia guna 0,5. Jadi 0,5 kita gantikanlah 0,5. Jadi bila kita buat darab silang, so 0,5 n. Jadi kita kena bahagilah nak cari nilai n. Bahagi 1 bahagi dengan 0,5 kita akan dapat 1 bahagi 0,5 kita akan dapat 2. So panjang nilai n dia ialah 2. Jadi 1/2. Macam tu. Jadi kita boleh tukarlah. Gantikan sahaja.
Jadi nisbah bagi untuk grid 0.5 satu dinisbahkan kepada 2. Macam tu. Okey, itu untuk contoh 10. Contoh 11. Contoh 11 dia suruh lukis guna skala 1 nisbah 2. Okey, dia dah bagi dah skala yang kita nak guna. 1 dinisbahkan kepada 2. Tapi tengok segitiga yang dia bagi tu adalah segitiga yang ada sudut iaitu 30 darjah. Jadi bila kita nak lukis objek kita walaupun dia dibesarkan ataupun dikecilkan, sudut tu tetap akan jadi sama. Jadi panjang yang kita cuma nak kena tahu berapa panjang untuk image yang kita kena lukis. Contoh. Okey. Jadi kat sini dia bagi 30 darjah. So kita boleh tak ambil skala yang dia bagi tu iaitu 1/2. Maksud dia 2 ni lebih besar daripada 1. Jadi image kita akan jadi lebih kecil. Maka image tu dikecilkan sebanyak 2 kali ganda. Jadi kita kena bahagi 2. Panjang objek kita bahagikan dengan 2. Kita bahagikan dengan 2. Macam itulah. Jadi bila kita dah bahagi 2, kita dapatlah panjang image iaitu 3 cm dan 2 cm. Bila kita dah bahagikan dia, kita lukis tapak dulu. Lukis tapak PQ dulu. Tapak PQ kita 2 cm. So agak-agak 2 cm. P, atas, Q, atas. Lepas tu baru cari sudut dia 30 darjah. Bila kita dah lukis sudut 30 darjah, baru kita gariskan 2 cm kat belakang ni. Sebab apa? Sebab yang 2 cm belakang ni dia condong. Jadi kita tak boleh kira dengan tepat. Jadi dengan ada sudut, baru kita boleh gariskan dengan tepat. Macam itulah. Itu untuk contoh 11. Tadi kita lukis lukisan berskala. Sekarang dia bagi lukisan berskala. Tapi dia suruh kita lukis objek. Dia terbalik. Dia suruh kita lukis objek sebenar pula. Okey, contoh 11. Contoh 12. Contoh 12, dia bagi skala yang image ialah dilukis dengan skala 1 nisbah 2. Maksud dia, image kita lebih kecil sebab 2 lebih besar daripada 1. Jadi image ataupun lukisan berskala dia lebih kecil. Maka objek kita kena lukis lebih besar. Jadi objek akan lebih besar. Macam itulah dia terbaliklah. Maka dia bagi image yang kecil dan objek yang kita kena lukis adalah lebih besar. So bila skala dia 2, bila skala dia 2, maksud dia objek yang kita akan lukis adalah 2 kali ganda lebih besar daripada image. So kalau tengoklah panjang dia, P kepada Q ni berapa panjang? 5 unit. Maka panjang image 5 unit. Objek sebenar mesti 2 kali ganda. Jadi 5 darab 2. So kita akan dapat panjang objek kita kena lukis 10 unit. Macam itulah untuk sisi-sisi yang lain. Macam tu. Okey. Itu untuk contoh 12. Untuk contoh 13. Kaedah yang sama macam kita lukis skala lukisan berskala. Yang mana kita tengok. Contoh ni, dia suruh lukis atas kertas yang mempunyai grid yang berbeza. Kalau ada kertas yang mempunyai grid yang berbeza, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak kena cari ataupun nak lukis, kita lukis satu kotak ataupun kita ambil kertas A4 kosong. Kita ambil kertas A4 kosong. Kertas A4 kosong. Kita lukis kotak kita sendiri. Kita lukis kotak kita sendiri, contoh 1 cm. So kita buatlah kotak dia ada 5 kotak untuk 1 cm. Kita ukur 1 cm tu panjang mana? Okay, so kita ukur contoh. Jadi bila kita dah ukur,
Okey, ni kiranya 1 cm. Lepas tu kita lukis lagi satu kotak grid yang lain yang grid dia 1.5. Jadi kita akan lukis 1.5 punya kotak. Jadi contoh 1.5 dia lebih besar sikit. Macam tu. Kalau tak ada kertas grid yang lebih besar, kita lukis sendirilah. Jadi bila kita lukis dengan atas grid yang lebih besar, objek kita akan ikut objek tu, ikut kotak-kotak objek tu, kita akan lukis. Jadi dia contoh kalau sini bulat dia macam ni. Jadi objek dia akan jadi lebih besar lah. Contoh. Kita nampaklah objek tu lebih besar. Macam tu juga kalau grid kita lebih kecil. Jadi kalau 0.5, kita akan lukis lebih kecil lah. 0.5 mungkin setengah dia. 1. Setengah. Kita akan lukis lebih kecil. Jadi objek dia akan jadi lebih kecil. Nampaklah lebih kecil sikit macam tu. Jadi kalau tak ada kertas grid yang lebih besar, kita kena lukis kotak kita sendiri. So kita boleh dapat lah. Macam tu lah nak lukis objek menggunakan kertas grid yang lebih besar. Dah habislah untuk tajuk. Macam mana kita nak melukis menggunakan melukis satu lukisan berskala.